Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah. Kali ni, I nak cerita satu kisah yang diceritakan oleh someone named Arif. Arif bukan nama sebenar. Kisah ni tentang arwah abang dia yang mengambil batu dinding penjara Pudu atas dasar suka-suka dan akhirnya ia memakan diri abang dia sendiri. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu! Okay, sebelum I start cerita Arif ni, I just nak recap yang penjara Pudu ni sekarang dah tak ada tau. Bangunan penjara Pudu tu dirobohkan untuk pembangunan. And sampai sekarang pun sebenarnya penjara Pudu tu yang nak dijadikan pembangunan sangat tu masih tak siap-siap lagi tau. Bayangkan kenapa lama sangat ambil masa untuk jalani pembangunan dekat bekas tapak penjara Pudu tu. I think semua orang sedia maklum, penjara Pudu ni dekat KL, dia adalah salah satu tempat yang sangat berhantu. Dia dekat situlah dia letak kebanyakan penjenayah-penjenayah yang ekstrim. And then banduan-banduan ni pula bukannya jenis yang kosong tau. Ada juga yang mengamalkan ilmu hitam. Jadi bila masuk dalam penjara dengan segala-segala pendamping, pendinding ni semua pun masuk. Itu yang pernah ada famous satu cerita Mak Chong. Mak Chong ni dia penjenayah lah, and then dia kena hukuman gantung lah. Tapi kabarnya, I pun tak tahu sejauh mana kebenaran sebab cerita ni dah kira urban legend lah. Orang kata masa Mak Chong masuk dalam penjara, dia bawa sekali dia punya saka tu lah. Ada satu kali tu, ada satu warden ni, dia tengah buat ronda. Dia dah ronda dah. Kat sini nampak Mak Chong. Okay, dia pergi dekat wing lain, ada Mak Chong dekat dalam tu. Mak Chong tu perhati je dia, macam tahu-tahu yang dia tengah notice, Mak Chong kat tempat lain. Lepas pergi kat tempat lain pun ada lagi Mak Chong dalam. Masih memang memerhatikan dia. Every time dia tengah cari, dia turn je, Mak Chong tu dah pandang dia tau. So, belum sempat dia nak pergi buat report pasal Mak Chong ni meloloskan diri ni, tiba-tiba Mak Chong menghampiri warden tu. Macam terapung-apung pergi dekat warden tu. Warden tu pingsan. Bila dia bangun, dia cerita kat semua orang, Mak Chong keluar daripada sel. Sebenarnya tak. Sebenarnya Mak Chong ada je kat dalam tu. Yang nampak-nampak pelbagai tempat tu adalah jin belaan Mak Chong. Pernah juga sampai satu tahap yang mencederakan banduan lain. Pernah ada banduan dalam sel lain, nampak isteri dia datang kat dia, bermesra dengan dia. Tiba-tiba dia menjerit, dia rasa sakit. Rupanya itu adalah hantu Mak Chong tu dah kokak dia punya leher pula. Tu satu urban legend lah. Another urban legend is ada pernah suatu ketika dahulu, lama dah lah, ada askar komunis wanita pernah dimasukkan kat dalam tu. Dia tak nak kena gantung, dia nak elak kena gantung, dia kelar sendiri leher dia. Tapi warden dapat kesan ada cubaan membunuh diri, so diorang selamatkan. Yes, dekat penjara walaupun anda akan dihukum gantung sampai mati, tapi jika ada cubaan untuk bunuh diri, cubaan untuk mencederakan diri, diorang tak akan biar je kau melarat macam tu tau. Diorang akan selamatkan. Kira cubaan membunuh diri dia gagal. Sampailah satu date yang di mana dia akan menjalani hukuman gantung sampai mati tu. Masa dia kena gantung, kabarnya, again, this is just an urban legend, kabarnya masa dia tergantung tu, luka yang dia kelar tu belum pulih sepenuhnya. Nak dijadikan cerita, kepala dia terputus daripada badan. Serap, terkoyak macam tu. Sejak daripada kejadian itu, katanya mula warden nampak hantu perempuan tu berjalan sekitar penjara seolah-olah mencari-cari sesuatu. Dan penjelmaan benda tu tidak berkepala. Of course, ada banyak lagi kisah pasal penjara Pudu kan. So, korang boleh bayangkan betapa kerasnya penjara Pudu ni. So, kalau korang nak tahu lagi banyak story, korang boleh google sendirilah. Okay, sebab
Sekarang ni I nak balik kepada kisah Arif bukan nama sebenar. Arif ni, dia dengan abang dia sangat rapat. Abang dia ni gila-gila tau. Abang dia jenis yang, sebab Arif ni growing up dia suka baca majalah Mastika tau, benda-benda macam tu. Dia suka menakutkan diri dia sendiri. Dia suka baca benda tu pun takut. So abang dia ni adalah manusia yang sangat skeptik. Mungkin sebab dia menyampah dengan Arif ke, yang selalu sangat cerita pasal benda hantu ni ke apa. So abang dia sangat skeptik. Abang dia adalah manusia yang tidak mempercayai kewujudan hantu. So zaman-zaman 90s macam tu kan, early 2000, ada banyak lah orang suka sebar-sebarkan. Kalau korang nak dengar macam mana orang yang mati aksiden menjerit sewaktu kemalangan sebelum kematian dia, korang pergi dekat tempat aksiden tu, mana yang ada kesan-kesan darah tu, korang perah air limau nipis. Korang perah je kat situ, korang boleh dengar. So, abang si Arif, dia pergi kat tempat mana yang ada aksiden, yang ada kematian, dia tabur garam kadang-kadang macam, okay, so kalau tak ada limau, tabur pasir, ikut dan apa dia nak buat lah. Just nak prove a point yang, nampak? Aku buat ni, tak ada bunyi pun. Semua benda-benda teori tu semua karut semata-mata. Waktu penjara Pudu dirobohkan ialah waktu malam, macam pesta dekat KL, dekat area Bukit Bintang tu. Memang ramai sangat orang macam nak tengok momen bersejarah lah bangunan penjara Pudu. Time tu I think dah 100 lebih tahun dah bangunan tu kot. Sebab dah lama. Penjara Pudu tu penjara pertama dekat negeri Selangor KL tau. Mulalah ada orang yang unsur-unsur kurafat tau. Ada yang ambil batu dinding penjara Pudu tu untuk dijadikan kenang-kenangan. Ada yang ambil untuk tujuan kurafat. Katanya dinding ni punya batu-batu ni keramat lah, boleh membawa tuah lah. So abang Arif ni waktu tu dia terdorong oleh perasaan yang macam batu, it's just batu. Takkan ada benda yang mendatangkan tuah, dan tak akan ada benda yang mendatangkan bala daripada batu ni. So dia ambil ada satu batu daripada serpihan pecahan dinding tembok tu. So dia ambil, dia bawa balik. Bermula saat itulah hidup diorang jadi aneh. Tak sampai seminggu dari tarikh yang dia bawa balik batu tu, tiba-tiba rombongan orang perempuan datang rumah untuk putuskan tunang. Kiranya sebelum ni, abang si Arif ni, dia dah ada tunang lah. Tapi tiba-tiba out of the blue, keluarga belah perempuan datang, pulang cincin, pulang barang. Diorang cuma cakap anak diorang yang nak putuskan, and anggaplah tiada jodoh. Bila tanya abang dia senyap, tak nak cakap. Tapi it's not just because putus tunang tu tau. Memang sejak dia balik daripada dia ambil batu tu, abang dia dah jenis macam senyap tau. Macam bila orang tanya sepatah, bila orang ajak makan tak nak, duduk termenung. Bila tiba-tiba keluarga belah perempuan tu datang pulangkan cincin, so parents dia anggap macam, oh patutlah selama ini abang tu lain macam, rupanya dah ada krisis lah dengan girlfriend dia tu, tunang dia. Selepas kejadian putus tunang tu, bila abang dia makin teruk, diorang assume abang dia tengah bersedih lah tu. So dah macam bagi masa lah, mungkin dia nak sendiri. Cuma Arif kata masa awal-awal abang dia kalau ajak makan semua tak nak tau. Abang dia tak nak bercakap dengan orang, tak nak keluar daripada bilik. Tapi bila lama-lama, bila bab makan, sarapan ke, tengah hari ke, makan malam ke, makan macam tak kenyang-kenyang. Selagi tak habis lah lauk atas meja tu, lagi tu tak berhenti. Dah beberapa bulan memang macam tu, tiada perubahan. So hari ada satu kali tu, tiba-tiba saudara mara dia datang. So macam biasalah, kadang-kadang bila saudara mara kita datang sebelum pandemik kan guys, ingat tak masa dulu kalau relatif kita datang, dia orang boleh tidur rumah kita kan, ramai-ramai, tak ada masalah nak rentas negeri semua kan. So masa dia orang datang, lepas dah dinner tu semua, dia orang dah sembahyang isyak, nak berjemaah lah. And benda ni adalah normal bila ayah akan suruh abang dia imamkan solat. Abang dia mengamuk tak nak imamkan solat tu, marah, terus keluar daripada rumah tu. Yang family ni of course lah malu. Dia kata dia nampak ayah dengan ibu dia muka macam, manalah tak muka anak mengamuk tak nak solat ni, yang benda ni kan. Masa abang dia hilang keluar daripada rumah tu, abang dia tak balik 3 hari tau. Masa hari abang dia dah balik tu, abang dia balik, orang buat macam biasa, tak tanya pun abang dia pergi mana, apa semua tau. Ibu dengan ayah dia tak nak tanya apa-apa, tak nak guruskan perasaan abang lagi kan, so senyap. Cuma bapak dia macam terkilan sebab abang dia mengamuk-ngamuk tak nak solat kan. So malam tu nak tak nak, bapak dia paksa semua wajib solat sekali. Dia ingatkan okey tau. Dalam tengah solat tu, dia dengar abang dia ketawa Abang dia ketawa, yang ketawa jenis yang macam mengejek punya ketawa. Dan dia tak tahu sama ada ibu dengan ayah dia dengar ke tak. Sebab dia nak
toleh pusing belakang kat ibu dia. Dia tak berani tau. Dia tak berani nak gerak. Tapi dia dengar bacaan ayah. Dia tak terganggu. So dia kata, Jap, aku je yang dengar. Dia nak tengok abang dia pun dia takut. So dia macam, ya Allah, apa ni? Dia dah bacaan entah ke mana, khusyuk entah ke mana, dengar bacaan ayah dia pun dah entah ke mana. Yang dia tahu dia tengok je kalau bapak dia tengah rukuk, dia rukuk lah. Kalau bapak dia sujud lah. Tapi dia memang dah tak dengar dah apa yang bapak dia baca tau. Dia dah start menggigil Menggigil. Lepas tu dia kata peluh-peluh jantan dia dah keluar. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang tiup dia punya tengkuk. Macam dia rasa tak senang duduk Lepas tu dia rasa macam ada orang main cuping telinga dia. So bila dah selesai solat, waktu nak salam mak dia tu, dia menangis-nangis, gigil-gigil peluk mak dia. Lepas tu semua dah macam pelik lah, apa hal ni. Lepas tu dia tengok muka abang dia. Muka abang dia straight je. That's how dia tahu yang family dia tak dengar ni apa yang dia kena kacau ni. Malam tu, dia tak boleh nak tidur langsung. Asal dia terlelap je, dia ternampak dalam mimpi dia, abang dia melekat dekat penjuru bilik kat atas tu. Muka berdarah-darah, tenung je dia. Bila dia try tidur balik, dia akan nampak balik. Dia try tidur balik, dia akan nampak balik. So dia tak boleh nak tidur malam tu. Wajah yang sama, position yang sama, di penjuru bilik yang sama. Dia nekat, dia tunggu subuh. Dia nak keluar, dia nak bagi tahu kat parents dia, ibu dengan ayah, yang dia rasa abang dia ni something is wrong somewhere. So bila dah subuh, dia solat dulu. Pas dia solat subuh sendiri tu, dia nak carilah mak dia. Dia terkejut tengok abang dia pun ada sekali dengan mak dia. Manusia tu yang kacau dalam mimpi tu ada dengan mak dia pula. Ya Allah, selalu kau ni tak bangun pun, duduk dalam bilik, tak nak semayang. Hari ni lepas subuh berjaga pula engkau ya. Dia tak berani nak cakap kat mak dia. Dia tak tahu ni abang dia ke, ni bukan abang dia ke, dia takut. Tapi abang dia ni dah karakter lain. Kan selalu abang dia macam senyap. Dia kata abang dia jenis senyap dan panas baran. Bila banyak-banyak kali kita tanya soalan, abang dia akan suka mengamuk-ngamuk. Tapi ni tak Mak dia macam senyum lah, macam kononnya my son is back. Dah habislah murung kerana putus tunang tu, dah tidak ada lagi kemurungan. So dia lah pula yang bersalah bila dia nak cakap kat mak dia yang dia rasa something is wrong. So dia macam matikan je lah niat untuk menceritakan apa-apa tu lah. Dia diam je. Dia kata okey lah, kalau betul abang aku dah okey, mungkin dah okey lah kot. So rumah tu dah nampak macam okey. Abang dia pun dah boleh borak dengan mak dia, dah tak murung macam dulu. So dia rasa macam I think things are getting better. Tiba-tiba ada satu pagi, sebelum nak solat subuh, ibu dia nak pergi dapur, nak buat air. Ibu dia masuk, ibu dia nampak abang dia mencangkung atas meja makan dekat dapur. Bukan setakat mencangkung saja-saja mencangkung sambil makan lipas. Menjerit orang tua tu, terkejut, pengsan. Dia dengan mak dia menjerit, dia terus berlari kat mak dia. Bila dia berlari kat mak dia, dia tak nampak abang dia pun. Dia jerit panggil bapak dia. Bapak dia dengar mak dia menjerit pun, so memang bergegas dah keluar, tolong sedarkan mak dia. Mak dia sedar lah. Lepas tu mak dia cakap, mak dia nampak abang dia makan lipas atas meja. Terkejut lah dua-dua kan, bapak dia dengan dia. So bapak dia kata, pergi panggil abang kau. Dia pergi masuk bilik abang dia. Dia buka pintu, dia nampak abang dia berdiri tegak Berdiri tegak dekat tengah-tengah bilik tu. Pandang dia, senyum. Dia panik, dia lari kat bapak dia. Dia cakap, abang tidur ayah. So bapak dia kata, tak apalah, jom bawa ibu pergi hospital. Sebab risau mak dia jatuh kot-kot, ada terhentak kepala ke apa kan. So bawa lagi hospital. Bila dah bawa pergi hospital, diorang tunggu kejap. Lepas tu doktor cakap tak ada apa, cuma doktor nak suruh mak dia admit lah, sebab nak buat further observation. Kot-kot ada kesan-kesan lain ke apa kan. So macam maybe nak kena suruh stay semalam lah untuk buat observation. So mak dia dah masuk bilik ke hospital tu. Ayah dengan dia balik je lah rumah. So dah balik rumah, masuk macam biasa, nampak pula abang dia dekat ruang tamu, tangan menekuk muka, menangis-nangis, berdarah-darah. Ya Allah, bertimpa-timpa. Bapak dia tepuk abang dia, tanya kenapa. Abang dia kata abang dia tak ingat. Tu je abang dia duk ulang, tak ingat. Tapi tengah menangis, muka tutup ni, tak ingat. Berdarah-darah ni. Tak tahu darah ni datang daripada mana, siapa yang cedera, tak tahu. Jadi bapak dia kata, kau pergi ambil air untuk abang kau, pergi ambil air kejap kat dapur. Dia pergilah dapur. Ya Allah, dekat dapur tu pula, dekat lantai dapur tu, ada anjing ya. Ada anjing yang isi perut dia dah terburai, terkeluar, memang berdarah dah dapur tu. Ya
Allah, apa benda ni? Dia jerit, dia panggil ayah dia. Bapak dia pun pergilah dekat dia. Ya Allah, dua-dua pun dah terkejut. Ni apa ni? Siapa punya anjing? Bila anjing masuk? So bapak dia sambil usap-usap dada tu, bapak dia cakap kat dia, pergi telefon kawan bapak dia ni. So dia pun pergi telefon. Dia telefon orang tua tu. Dia cakap, okay, dia anak sekian. Lepas tu dia kata macam, jap, dia pas telefon tu. So tak tahulah apa bapak dia explain dekat orang tu. Jadi bapak dia kata, kawan ayah ni ustaz, dia boleh berubat, kejap lagi dia datang. Aku dah tak sedar hati lah kat rumah ni. Arif dia macam syak lah, macam tante abang dia ni kena rasuk kot. Sebab abang dia kan cakap tak ingat. Lepas tu hari tu abang dia okey je layan mak dia. Tapi sebelum abang dia okey layan mak dia, kan abang dia ketawa-ketawa masa semayang jemaah tu semua. So datanglah, dia rasa macam lama gila lah nak tunggu ustaz tu sampai kan. So datanglah ustaz tu. Ustaz tu minta izin untuk ustaz tu bersihkan abang dia, mandikan abang dia semua. Dah settle mandikan abang dia duduk kat ruang tamu dengan diorang. Ustaz tu juga yang tolong bersihkan dapur diorang. Ustaz tu ambil, minta plastik beg hitam besar untuk letak anjing tu kat dalam plastik. Sebab ustaz tu kata dekat anjing tu punya leher ada collar. Dia baca collar tu punya alamat lebih kurang macam alamat kejiranan tu lah. Mungkin bukan row mana ke apa kan. Tapi dia kata untuk elakkan apa-apa masalah rukun tetangga, biarlah saya uruskan. So sebelum ustaz tu balik, ustaz tu sempat bincang dengan ayah dia yang cakap kena ada rawatan susulan. Yang betul abang dia ni ada benda yang mendamping dan benda ni bukan biasa-biasa. Tapi tetap tak tahu ni punca daripada mana semua. Bila ustaz tu dah dapat tahu puncanya daripada batu tu, jadi ustaz tu minta lah keluarga tu bawakan batu tu jumpa ustaz. Ustaz tu yang akan lupuskan batu tu. Tapi sebelum ustaz tu lupuskan, ustaz tu sempat pesan kat family tu. Dia kata batu ni, the batu itself, tak ada apa pun. Cuma yang menyebabkan abang dia boleh kena macam ni sebab niat ambil batu tu kerana bongkak. Kadang-kadang bila kita terlalu takbur, itu yang benda suka. Ustaz tu cakap lah, bukan I cakap, ustaz tu cakap. So okay lah, the family understand and everything. And bila dah proses pemulihan tu semua dah okay, abang dia pun dah nampak okay. Lah, ada satu hari tu, dalam pukul tengah hari lah macam tu, mak dia pesan abang dia suruh keluar sekejap naik motor pergi beli mi. Sebab mak dia kata malam nanti mak dia malas nak masak nasi, nak goreng mi je. Tak balik-balik, dah petang tak balik-balik. Abang dia, mak dia dah risau. Tiba-tiba Allahu Akbar, dapat phone call, anak makcik ni kemalangan. Panik. Ibu dia panik, terus keluar rumah, ketuk rumah jiran, tolong bawa aku pergi hospital. Anak aku kemalangan, tolong bawa hospital, anak aku kemalangan. Dalam on the way tu, ibu dia call ayah dia, bagi tahu jumpa ke hospital. Ibu dia call dia, bagi tahu jumpa ke hospital. Bila ibu dia dah sampai dulu, ibu dia diberitahu yang abang dia dah tak ada. So by the time dia sampai, dia tengok ibu dia dah memang dekat bahu jiran dia tu, dah menangis. Tak esak-esak. Ibu dia terus peluk dia, bangun. Ibu dia nangis, dia tak cakap apa-apa tau. Lepas tu jiran dia yang bagi tahu. Jiran dia bagi tahu lah, tadi doktor ada suruh masuk dalam untuk pengesahan lah sebenarnya. Untuk pengesahan adakah betul itu ahli keluarga kan semua. Tak lah, mak dia tak boleh nak pergi. Lepas tu dia cakap tak apalah, tunggu ayah. Bapak dia lambat sikit. Yelah daripada pejabat kan, kot traffic jam ke apa. So okay lah, bila bapak dia sampai, bapak dia tengok dia dengan mak dia macam tu. Bapak dia macam dah tahulah, macam tiga-tiga tu agree untuk pergi pengesahan. Bila nak masuk, ibu dengan ayah dia je lah masuk. Dia tak tahu apa jadi kat dalam tu. Tiba-tiba mak dia keluar, ada nurse papa. Lepas tu mak dia duduk kat tepi tu. Mak dia cakap, ayah rebah. Allahu Akbar. Ayah dia meninggal, heart attack. Dia kata lepas 2 bulan lepas ayah dengan abang dia meninggal, ibu dia pula meninggal. Ibu dia meninggal waktu ni ibu dia nak ambil wuduk, nak solat subuh. Ibu dia jatuh toilet, ibu dia meninggal. Dia tak salahkan siapa-siapa. Dia tak salahkan batu penjara ke apa, seperti yang ustaz tu pernah pesan kat keluarga dia. So yang itu saja kisah yang I ada kali ini tentang Arif bukan nama sebenar. Cerita ni bukan nak cakap hantu penjara pudu tu yang bunuh. Tak, kita tak boleh membuktikan apa-apa pun. Cuma nak dijadikan cerita sebab je lah, penyebab benda start jadi aneh sebab dia pergi kutip
batu dinding penjara Pudu. Sedangkan kalau kita tengok, kalau kita lalu penjara Pudu, tak ada apa pun, hanyalah bangunan. So sekian saja daripada saya. Kalau anda ada story yang lebih kurang macam ni atau pengalaman seram yang lain, anda boleh hantar email kepada farahfaisal@gmail.com. Semoga kita ada diberi kesempatan untuk bertemu lagi lah in the next video. Thank you so much for your support. Bye. Assalamualaikum.